Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa huwa min zambi fa innahu la yaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim min khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada malam ini dapat kita lagi sekali bersama-sama dalam siri munajat umat, insya-Allah. Untuk kita sama-sama mengisi malam-malam kita ini, yang mana pertamanya persiapan, persediaan kita untuk road to Ramadan. Tinggal 12 hari lagi insya-Allah, yang mana kita nak melatih diri untuk menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita pun telah Allah berikan izin untuk kita melatih untuk menghidupkan setiap malam. Start daripada 2020 lagi sampai ke 2024 ni, 4 tahun dah. Yang mana telah pun kita isi dengan muzakarah. Kita membincangkan tentang hal berkenaan tentang kehidupan. Kemudian Allah hadiahkan untuk kita bermunajat bermula 2021 sehingga ke hari ni. Jadi mana mungkin yang baru ikuti live kita pada malam ni di TT dan di FB, alhamdulillah, selamat datang untuk bersama-sama menjadi skuad munajat umat. Untuk kita memanjatkan doa, memanjatkan hajat kita dengan kaedah tawassul suratul Fatihah, 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat. Ini adalah satu anugerah yang Allah berikan hasil daripada istiqamah kita dalam tempoh waktu PKP. Alhamdulillah, dan Allah izinkan daripada Sayyidul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari, insya-Allah. Moga-moga dengan peluang yang ada ni kita ambil, kita rebutlah. Kita baca Fatihah, amalan Fatihah ni menjadi amalan yang disandarkan kepada ibu segala ruqyah. Al-Fatihah itu adalah ibu segala ruqyah dan pembuka segala hajat. Antara dua surah yang turun, terbuka je pintu langit, 7 pintu langit, Mas sekalian. Itu adalah suratul Baqarah
akhir suratul Baqarah, suratul Fatihah 285, 286 dengan Al-Fatihah. Dan Alhamdulillah kita Allah izinkan untuk beramal dengannya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kelebihan fadilat untuk kita bertama, untuk kita mampu meneruskan perjalanan hidup kita ini dengan pelbagai cabaran. Dengan kita beramal, maka adalah kelebihan. InsyaAllah Allah berikan kekuatan sekalian. Alhamdulillah. Baik, bantu tekan tu button share tu di TT dan di FB ni. Yang amal lagi tak masuk ni. Sementara tunggu masuk ni, mari kita jemaah sekalian terus kita mulakan dengan perbahasan kita, munajat umat kita. Kita teruskan dulu dengan bacaan suratul Fatihah dan 285 Baqarah, 285, 286 dan diikuti dengan suratul Kahfi 1 hingga 10 insya-Allah, dan kita akhiri dengan munajat umat insya-Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. InsyaAllah teruskan dengan surah Al-Kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وَلْيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah yang mulia ta'ala, insyaAllah kita teruskan dengan munajat umat Qiraat sabah qiraat 14 riwayat fi kulli ajab, insyaAllah. Baik, bagi yang baru masuk, alhamdulillah kita baru saja selesai bacaan suratul Fatihah, suratul Baqarah 285, 286 dan suratul Kahfi 1 hingga 10, insyaAllah. Dan kita untuk sambung, kita teruskan bacaan dengan qiraat Al-Fatihah dengan 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat, insyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا الجماعة semua jemaahnya ada pada mana ya Allah kabulkan segala hajat ya Allah ya akhirat نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا وما seluruh dunia ya Allah ya Allah bebaskan Zionis نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم لا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya sudah bacaan tawassul dengan surah Al-Fatihah 14 riwayat 7 qiraat, insya-Allah pada
pada ujungnya tadi ada bacaan doa khusus. Tawassul dengan Al-Fatihah. Allahumma bihaqil Fatihah wa bihaqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqika man unzilat alaihi al-Fatihah nas'aluka an ya Allah. Maka kita bertawassul dengan amalan tersebut. Mudah-mudahan mas sekalian Allah SWT bantu kita. Kita ni maka meminta, kita hanya berdaya, tapi kita tak ada kuasa untuk menghasilkan apa yang kita dayakan, apa yang kita usahakan. Sepenuhnya itu adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kita berilah masa kita, tenaga kita, itu pun atas pemberian Allah SWT. Allah berikan juga untuk ada ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk terus bermunajat kepada Allah. InsyaAllah ya sekalian. Alhamdulillah. Baik. Okey. Ada soalan? Baik. Sekejap. Perincikan tentang domino effect dalam kehidupan. Baik. Jemaah yang muliakan Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan kita. Allah telah mentaklifkan pertanggungjawaban untuk atas segala perbuatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan semua kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Baik. Bila sebut tentang perbuatan ini, maka terpecah pada dua bahagian. Allah menciptakan perbuatan. Allah menciptakan segala hasilan. Dan Allah menciptakan segala perlakuan. Lalu Allah menciptakan kita dan dipertanggungjawabkan kita untuk melakukan dengan memilih. Tadi Allah ciptakan pilihan dan Allah ciptakan kita untuk memilih. Baik, maka ada baik dan buruk. Baik, bila sebut tentang baik dan buruk ni, yakni dosa dan pahala lah. Fujuraha wa taqwaha. Fujur, keburukan dan kebaikan. Kesan baik buruk ni kita kena tengok ni, kesan baik buruk. Kesan baik buruk, kesan yang Allah telah ciptakan kesan dia. Baik merujuk pada pahala, buruk merujuk pada hasilan dosa. Dosa pahala. Dah pergi pada kesan tadi. Soalan tentang bagaimana boleh kesan buruk baik dalam hidup kita. Maka Allah SWT meletakkan perbahasan ya, tengah tengok falama fujuraha wa taqwaha ni. Okey, ini. Supaya nampak. Okey. Fa'lamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Bila sebut tentang beruntung ni, dia pahala lah. Bila kita ada buat satu perkara yang membawa kepada ganjaran pahala, Allah memberikan hasil pahala. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 62. Falahum ajruhum inda rabbihim.
confirmkan takut saya silap. Baik. Wa amil salihah, dan beramal baik. Wa amil salihah falahum, bagi mereka ajruhum inda rabbihim, bagi mereka tiada ketakutan, tiada kekhawatiran mereka terhadap perkara buruk, dan tidak mereka bersedih hati. Baik. Jadi bila kata kebaikan yang kita lakukan, kesan dia akan memberi kesan kepada perjalanan yang panjang. Sebab tu dipanggil kesan yang berantai. Sebab tu penting kita kena potong. Contoh kebaikan, sekali apabila kita tersilap buat keburukan, maka dia ada bertukar-tukar kan. Baik buruk, baik buruk, baik buruk. Baik. Sehinggalah nanti kalau kita berjaya menyucikan, kita mula menyedari, menginsafi, maka perbuatan-perbuatan yang kita terkhilaf tadi, sepatutnya kita buat kebaikan, tiba kita tersilap khilaf, maka akan dibersihkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik menyucikan baik kekotoran tadi, maka adalah keuntungan bagi dia. Dia akan dapat keuntungan. Jadi keuntungan itu membuatkan perjalanan hidup dia menguntungkan. Dia ke depan Allah akan berikan dia kekuatan hati untuk meyakini masa depan dia itu, Allah beri keyakinan dia untuk melalui. Ini nak kait domino effect ni. Bagi yang mereka yang tidak membersihkan, maknanya dia masih terperangkap dengan mungkin perbuatan khilaf dia dulu, ataupun dia buat lagi dan lagi. Jadi apa kesan dia? Dia ke depan nanti dia akan merosakkan dengan, sebab di sini pahala dia akan memberikan keyakinan dan menghilangkan ketakutan. Maka kesan daripada perbuatan dosa menyebabkan kalau dia tidak pergi kepada membersihkan, tadi Allah katakan beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotori. Okey. Yes, dia buat kesilapan, kemudian dia wasari'u ila maghfirah, dia segera berpatah balik, dan apa yang berlaku? Kebaikan tadi dia akan digantikan dengan keburukan tadi, dia akan digantikan dengan kebaikan, dengan rasa tenang, rasa ada kekuatan untuk dia meneruskan kehidupan dia. Bagi mereka yang terus terperangkap dengan kesilapan, kesalahan, masih lagi duduk menyalahkan, masih lagi berfikir-fikir, masih lagi orang kata salah menyalah, masih lagi ataupun jauh lagi daripada surah Allah, maka kesan dia berantai ni, dia akan bawa keraguan dia tu, ketakutan dia akan pergi kepada kebaikan dia nak buat tu terhalang. Terhalang. Contoh. Okey, kita bagi contoh. Dia isteri. Kata Allah takdirkan dia bercerai. Allah takdirkan dia bercerai. Ya, Allah takdirkan dia bercerai. Jadi penceraian yang sebelumnya, dia dah istighfar, dia dah bertaubat dan dia tak mahu lagi apa kesilapan dulu. Maka ke depan ditakdirkan Allah Ta'ala, Allah berikan lagi dia peluang untuk berkahwin, katalah. Maka dia punya satu semangat untuk meneruskan kehidupan itu. Ataupun Allah tak takdirkan dia berkahwin, tetap punya semangat, tetap ada kekuatan untuk dia berbuat baik. Ya. Tapi kalau dia tidak menyesali perbuatan dia dulu, katalah dia masih meletakkan mendabik dada, ini semua salah dia, katalah dia menyalahkan, dia melihat diri dia itu tak sepatutnya kena begitu, dia tak nak merenung, dia tak membersihkan, maka apa yang berlaku? Ditakdirkan dia, Allah Ta'ala takdirkan dia berkahwin lagi, dia akan terhalang. The next marriage, perkahwinan seterusnya, dia akan, itu kan domino effect berantai tu, dia akan kena pula. Dia akan rasa ragu nak buat baik, dia akan teringat-ingat yang dulu aku pernah kena tipu. Dia akan berantai, dia akan pergi kepada next episode hidup dia. Dia akan terbawa-bawa ke depan. Sebab tu dia kena ada potong rantaian itu. Dia kena tubu ilallah. Dia kena surrender. Dah sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Itu kesan dia. Sebab nanti dia akan terbayang-bayang kesilapan. Dia hilang keyakinan. Jadi hilang kekuatan. Akhirnya hilang pengharapan kepada Allah. Dia akan nampak ke depan hidup dia macam tak berguna. Padahal itu adalah kesan daripada kesilapan dia yang belum lagi habis dia untuk mungkin bertaubat ataupun dia nak kembali kepada Allah. Tidak sempurna, mungkin dia masih lagi terkenang dengan kesilapan, masih terkenang keadaan, masih lagi rasa macam galat,
Benda-benda yang mungkin dah kehilangan kan. Dia kehilangan. Jadi dia tak fokus untuk taubat. Dia tak fokus untuk kembali kepada Allah. Dia tak fokus untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Dia masih teringat-ingat lagi yang dulu. Akhirnya ke depan itu, ya X5 tak settle. Ke depan itu dia akan terbawa. Kata Allah takdirkan dia berkahwin lagi. Maka dia akan terbayang lagi. Ini saya tengah jelaskan tentang rantaian. Memang kalau orang yang dah kembali kepada fitrah, boleh jadi kesan pada turun-temurun. Ya, dia akan terbawa-bawa turun-temurun hajah baiti. Dia akan terbawa-bawa. Itu kesan sebab dosa ni sifat dia akan rasa bersalah. Dan bersalah tu kalau dia tak kembali kepada Allah, dia akan menyalah. Bila menyalah, dia akan efek menyalah, salah. Akhirnya keturunan dia tak faham apa yang berlaku. Akhirnya salah menyalah. Ataupun kalau tak salah menyalah, dia salahkan diri dia je. Menyebabkan walaupun di depan dia itu satu peluang yang baik, Allah dah bagi dia peluang yang bagus, kahwin lagi sebagai contoh, kahwin balik, tapi dia tak perform. Sebab dia masih, betul ke? Betul ke aku ni? Macam itu. Sebab tu dosa ni satu bab. Satu bab yang paling besar adalah dia tidak clear. Dia tak nak surrender dengan dosa tu. Sebab kita semua ni, ada orang kata apa? Ada kaitan dengan trauma. Ya, dia akan membawa kepada trauma. Dia akan bawa kepada traumatik kerana dia masih terikat dengan keadaan. Sebab tu kita tak nak duduk pada keadaan, tak nak duduk pada perasaan, tak nak duduk pada kebenaran. Past is past. Kita kena move forward. Allah SWT itu sentiasa memberikan ruang yang luas untuk hamba-hambanya. Jemaah sekalian, tengok gini. Punya hebat Allah SWT ni. Allah Ta'ala ni meletakkan sifatnya maha pengampun. Katalah kita hari ini punya banyak kesilapan. Kesilapan kita itu dibawa kepada Allah. Ya Rab, aku ni bawa salah je banyak. Amal tak banyak. Jadi bila kata Allah, kita jumpa Allah dengan salahnya banyak. Dan kita minta ampun dan Allah ampunkan. Katalah ampun tu bersih. Maka itulah yang kita nak. Kita tak nak amal banyak, salah pun banyak. Sebab tu dalam Islam, cuba lihat. Tuntutan itu banyak kepada keampunan. Contoh nisfu Syaban, malam keampunan. Nanti Lailatul Qadar, malam keampunan. Kemudian pergi haji, wukuf Arafah, malam keampunan, hari keampunan. Jadi kita kena stop. Sebab biarpun orang ni sentiasa buat satu claim. Dia akan blame, dia akan claim. Orang, makhluk ni, dia suka membuat satu kesan. Dia suka membuat satu noktah. Kau dah tak boleh dah, kau tak ada. Kau ni suka tengok yang lepas, bawa ke depan. Walhal Allah SWT tidak begitu. Allah Maha Pengampun. Jadi domino effect tadi dia akan jatuh. Damage is done tadi. Kalau dia tak selesaikan, macam contoh tangan kita kotor ni, tangan kita kotor kan. Kita tak bersihkan tangan kotor ni, kita pegang benda yang bersih akan kotor. Bukan soal tangan kotor tu, soal tak bersihkan. Bersihkan, sebab Allah kata bersihkan. Kembali kepadaku, Allah kata. Bila tangan dia kotor, dia tak nak bersihkan. Maka bila tak nak bersihkan, maka dia akan terus mengotori kebaikan. Walaupun peluang itu cantik dah peluang tu. Dah ada satu perjalanan baru dalam hidup dia. Tapi still kita perangkap dengan kekotoran demi kekotoran. Sebab itu dalam bab urusan dengan khilaf dan dosa, Allah SWT meletakkan satu harapan kepada hamba-hambanya. Harapan yang takkan pernah ada pada makhluk yang lain. Itu hanya pada Allah. Sebab tu hasbi Allah. Cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Salah, ya. Kembali kepada Allah. Itu je kerja kita. Salah, ya. Kembali kepada Allah. Khalas. Kalau dia tak nak kembali kepada Allah, dia tetap dengan keadaan itu, malah dia mencari jalan yang berlainan, jauh daripada apa yang dinyatakan sebagai pembersihan, maka dia akan terus memberikan kesan yang besar kepada kehidupan. Dia akan pergi kepada keadaan yang merosakkan.
Itu dia kena jelas. Itu domino effect. Sebab tu pahala membawa keuntungan, dosa membawa kerugian. Dosa ni dia akan bawa panas. Dia akan efek dengan lain-lain. Kerisauan dia akan efek ke depan. Jadi once kita silap, istighfar. Itu saja. Istighfar, azam. Jangan putus asa. Teruskan. Dan jangan terkenang-kenang lagi. Jangan terkenang-kenang lagi. Bila terkenang dosa, ingat Allah Maha Pengampun. Terus lagi kembali kepada Allah. Jangan berhenti. Orang, dia tak akan boleh buat apa. Orang yang bagus, yang beriman, dia akan memberi semangat. Allah Maha Pengampun. Orang yang hatinya itu rosak, fasik, dia akan bercakap apa? Dia akan kata, dia akan menyalahkan. Orang yang beriman, dia tak akan menyalahkan, dia akan bawa si fulan itu terus kepada Allah SWT. Ustaz nak bertanya, bila dalam pertengkaran suami isteri, suami tak bagi semua buat kaunseling kerja agama, isteri nak buat bagaimana? Soalan bila pertengkaran pun dah salah. Bila berlaku pertengkaran? Kenapa berlaku pertengkaran? Kerana kita masih melihat bahawasanya kita ada hak untuk mempertahankan. Bila kita ada hak untuk mempertahankan, kita kadang-kadang tak tahu hak yang kita nak pertahankan itu adalah adakah sesuatu benda yang membawa kepada kebaikan ataupun akhirnya akan membawa kepada pergaduhan. Ada sebab tu dalam Islam ada perbahasan tanzul hak, melepaskan hak. Adakah istilah anak nak bergaduh dengan mak, suami nak bergaduh dengan isteri? Patut tak berlaku lah. Mak dengan anak ada kedudukan. Takkan nak bertikam lidah dengan mak, nak pertahankan diri sebagai anak. Tetapkan kalah sebab mak tetap mak. Jadi isteri dengan suami tadi nak pertahan, nak bergaduh pasal apa? Isteri dengan suami, adakah dalam Islam membenarkan pertengkaran? Tapi suami saya salah. Yelah, salah itu adakah Allah benarkan untuk bertengkar? Kalau salah, salahlah. Jangan menyalah. Jangan melawan. Jangan. Malah, dalam satu sifat seorang anak, apa ciri anak yang soleh? Ciri anak yang soleh adalah mendoakan keampunan mak ayah kan? Okey. Di sini cuba tengok. Adakah Allah takdirkan kita untuk membetulkan mak ayah? Tak ada. Allah tidak takdirkan seorang anak untuk membetulkan mak ayah. Allah takdirkan seorang anak itu adalah untuk mendoakan keampunan untuk mak ayah. Jadi bila nampak salah silap mak ayah, tak payah betulkan. Habis itu Ustaz, doakan keampunan supaya Allah betulkan dengan memberi hidayah. Hatinya tenang, mungkin akan berubah. Atau nak cakap nasihat. Bila nasihat, tak adalah pertengkaran. Yang berlaku adalah pertengkaran, bukan nasihat. Mempersoalkan, kenapa abang jahat, kenapa abang macam ni, awak macam ni. Akhirnya apa jadi? Kita sedang mempertahankan kedudukan isteri tetap isteri, akhirnya tak ada apa yang menjadi, bergaduh. Kalau kita mengalah kerana Allah dan kita nak jaga hati kita ini dengan Allah, maka kita akan surrender. Bagaimana bila sampai suami fitnah, ini masalah rumah tangga ni macam mana boleh berlaku sampai macam itu kan? Sebab kesepahaman tu tak ada. Kesepahaman tu dah tak ada. Suami boleh fitnah, macam mana boleh fitnah isteri yang dia, minta maaf cakap, pada masa sama ada dia menikmati isteri tu. Kita ni jangan buat benda yang mengusutkan lagi keadaan. Kita kena clear dalam hidup ni. Kita ni suami isteri ni, Ang ni nak fitnah isteri contoh, Evita. Kalau sampai memfitnah isteri sendiri, ni apa cerita? Apa cerita? Di mana litaskunu ilaiha? Takkanlah isteri yang baik tiba-tiba isteri cerdik yang sudah kena fitnah pula. Ataupun juga ada orang kata apa, sama naik. Sama naik. Sama naik. Saya kira ni sama naik. Masa mula-mula kahwin tak ada timbul isu. Kan? Bagi saya, kita kena lihat kedudukan kita. Kedudukan kita ni sebagai apa di sisi Allah. Jangan tengok di sisi suami, tengok di sisi Allah. Allah jadikan kita ni isteri. Bukannya Tok Kadi jadikan, Allah yang jadikan. Jadi selesaikan dengan cara hukum Allah. Okay. Jadi dah sampai isteri memfitnah, suami memfitnah isteri. Ini satu benda yang kalau cerita tak masuk akal. Not make sense, tak masuk.
Tak masuk akal, minta maaf. Macam mana boleh kahwin? Ayat-ayat itu kata, macam mana boleh kahwin? Takdir Allah. Ya Allah takdirkan, tapi dalam takdir tu kenapa berlaku takdir yang begitu? Kerana kita tak duduk dalam takdir Allah. Allah takdirkan kita jadi isteri, tak jadi isteri. Allah takdirkan jadi suami, tak jadi suami. Maka berlakulah takdir yang buruk tu. Jadi kalau itu, sebab apa suami menuntut kesalahan dia berbuat? Kita membuka kesalahan, kita pun serang suami juga. Sama saja. Saya cakap tu terang. Kalau dalam hati itu telah Allah angkat kasih sayang, maka tiada istilah perkahwinan. Dua ni, Evita. Dalam rumah tangga jangan langgar border. Kalau isteri dah tak tahu nak menghormati, maka tak berhenti jadi isteri. Kalau suami dah tak tahu nak menghargai, berhenti jadi suami. Ni dua benda ni besar dalam rumah tangga. Kalau langgar dua ni, no point. Jawab dengan Allah. Sebab Allah jadikan isteri untuk dihargai. Suami kena menghargai. Cerita main finah-finah ni tak hargai lah. Bila kena finah, isteri nak respect lah. Nak ikram suami dah. Tak ada kan. Siap hari kena tabur lagi. Awak ni kan kata saya macam-macam bergaduh, agaknya bertinju saya bulan. Dah bergusti. Dia bukan letak jawatan dah, dilucutkan jawatan. Kalau tak nak ubah, kalau tak nak hilangkan benda yang Allah murka, maka dia akan kehilangan. Sebab tu dalam hal macam ni, isteri tahu isteri tadi nak pergi kaunseling kan, suami tak nak pergi sama. Saya melihat pada satu sudut, biarlah berakhir. Kalau berakhir jangan sampai kita menzahirkan sifat menentang. Berakhirlah seperti yang mana kita ni meletakkan diri dalam keadaan kita benar-benar nak menjadi isteri. Tapi pada masa sama, isteri yang tidak dihargai. Jangan langgar border. Biar suami dia tak menghargai, tapi isteri jangan tidak menghormati. Okay? Jangan kita bersama naik pula. Dia dah tak hargai kita, kita pun taji dia cukup-cukup. Oh, dah cukup lah macam ni. Okay. Jadi caranya sekarang, kita ada penghakiman. Pergi kepada penghakiman. Itu saja. Sebab dah tak ada, orang kata apa, benda ni berlarutan. Dah tak nak pergi kepada jelas sifat mengalah kan. Jadi kalau tak nak ada mengalah, kalau seorang isteri ni, dia macam inilah. Kita bekerja. Kita dah bekerja 20 tahun dengan company itu. Kita boleh bertahan sebab apa? Sebab ada ganjaran kat situ kan. Ada ganjaran. Kita bertahan. Sebenarnya dalam konsep bertahan, seorang isteri bertahan dengan sikap suami yang buruk. Adakah rugi? Melainkan isteri itu buruk. Baru rugi. Seorang suami yang bertahan dengan isteri yang buruk, adakah rugi? Ya rugi kalau dia pun buruk. Tapi kalau isteri yang buruk, dia pertahankan untuk mendidik dan mendidik sehinggalah tak terdidik. Barulah kita buat sesuatu. Suami dia yang boleh buat keputusan. Sebab kesan daripada suami, bukan pada isteri. Lepas tu kalau talak ni pada suami. Sebab efek dia pada suami sebenarnya. Kepimpinan dia akan habis. Sebab itu saya selalu bagi contoh on AV yang semua. Suami yang jahat dapat isteri yang baik. Suami yang jahat dapat isteri yang baik. Itu Asia, Firaun. Tapi itu cerita yang zaman. Itu saya nak bagi contoh sekarang supaya kita clear. Suami jahat, isteri baik, tetap isteri dapat nama baik. Suami pakai seluar pendek, isteri bertudung labuh, bernikah. Tetap isteri dapat nama baik. Suami jahat, isteri taat, tetap isteri dapat nama baik. Tapi jangan kalau isteri jahat, suami baik.
Suaminya berserban, contoh, berjubah elok, isteri berskirt pendek. Tadi suami berseluar pendek. Ini isteri berskirt pendek. Adakah suami dapat nama baik? Tak, suami dapat nama buruk. Sebab tu talak dekat suami. Kalau tengok isteri dah semacam sampai dah boleh menghilangkan maruah suami, ingat, kadang-kadang suami pun tak tahu nak ukur diri dekat mana. Dia tak tahu maruah tu duduk mana. Kadang-kadang dia rela maruah dia dipijak-pijak oleh isteri. Sebenarnya bottom line, hard line untuk suami adalah maruah. Kalau isteri tu tak boleh jaga maruah suami dia, kan, maka itu dah habis. Sebab tu talak dekat suami, bukan kat isteri. Isteri tetap, worst come to worst, isteri tetap dapat nama baik. Melainkan dia dah pergi kepada pukul ke, dah halang solat, suami tu halang buat itu, halang buat kebaikan, dan dah pergilah mengadu kat pejabat agama. Sungguh-sungguhlah, jangan termenung-menung pula. Nak pergi, tapi sayang. Kalau sayang udah, diam-diam je. Tapi sungguh, kalau dah berlaku had itu tadi, melepasi had, sehingga mencederakan, sehingga suami mengabaikan sampai teruk, sampai tak jadi isteri lah, sampai menghalang perkara yang wajib, itu pergi minta, pergi pejabat agama. Tak payah pening-pening, pergi je pejabat agama, bagi tahu hal sebenar, cerita habis-habis, insya-Allah. Tapi tidak bermaksud bila dalam keadaan gitu isteri boleh memberontak. Tak boleh. Inilah hukum Allah. Begitu juga kita cerita pasal isteri dengan suami. Begitu juga dengan anak dengan mak. Anak lelaki diuji dengan mak dengan ayah yang tak boleh nak melawan, tak boleh. Begitu juga dengan isteri. Sebenarnya fair, malah lebih tough lagi isteri, suami lelaki, sebab dia tak boleh tukar mak dia. Mak ayah tak boleh tukar. Kalau perempuan mungkin boleh, tapi nak ceritanya pun, nak tukar pun nak gimana? Melainkan anda diceraikan, itu je lah. Ataupun nak minta cerai, kena pastikan anda di pihak yang mana? Pihak yang isteri yang benar-benar menjadi isteri, ataupun isteri yang tak nak jadi isteri. Itu dia sebenarnya. Jadi letakkan dulu, renung dulu kat mana kedudukan aku ni, kat mana. Nanti kan jangan domino effect pula. Nanti kita dah buat keputusan, akhirnya ke depan efek balik apa perbuatan kita sekarang. Sekarang tak pergi penjaga agama. Yalah, kenapa tak nak pergi? Sebab apa? Sebab dia nak mandai-mandai atau malu kan. Sebab tu akhirnya macamnya kita hidup ikut orang pandang buruk, padahal kita nak betulkan kebaikan, nak bawa kebaikan. Kenapa kita kena rely dekat orang yang pandang macam-macam? Jangan. Hidup jangan bersandarkan orang tengok. Mana kita buat baik pun kalau orang tengok buruk juga, kan? Hidup ni tengok apa yang Allah tengok, apa yang Allah hukumkan atas kita. Jalan ikut hukum, barulah teratur elok hidup. Baik. Bagaimana cara untuk meletakkan redha seandainya apa yang dia hajati masih tidak dimakbulkan oleh Allah? Soalan ni Puan Hazrizah yang lain. Macam ni nak redha? Okay. Sebab tu saya cakap tu juga, semuanya ada dalam ni. Wallahi, tiada kenikmatan yang paling nikmat bila kita faham aturan Allah. Bila sebut macam mana nak redha, hajat tak dipenuhi, maknanya kita belum faham aturan Allah. Jadi cara tadi macam nak redha, kena belajar aturan Allah. Macam nak belajar aturan Allah? Kena kenal Allah. Macam nak kenal Allah? Kena duduk ngaji ilmu tauhid, kenal Allah balik, word by word, sifat by sifat.
Bila kita bagi attention untuk kenal Allah, sifat wujud macam mana, sifat qidam macam mana, baqa macam mana. Wujud saja kalau kita hayati, nak bagi tahunya, kita ni layak ke kata, asal aku tak dapat lagi. Sedangkan kita bermula tak ada. Bila kita belajar kenal Allah, satu, kita ni tak ada apa. Kita meminta apa yang Allah punya. Kita minta apa yang Allah punya, tiba-tiba kita rasa sakit hati ataupun rasa nak redha, belum dapat lagi siapa punya. Itu soalan dia. Contoh, macam nak redha dengan hati, macam mana nak redha dengan hati yang mana minta kereta jiran sebelah, dia tak bagi lagi. Macam mana nak redha? Soalan, macam mana nak redha, nak bagi redha dengan hati ni, minta kereta jiran sebelah, dia tak bagi lagi. Orang pun cakap, hang minta apa? Aku minta kereta jiran sebelah. Tu kan dia punya kereta. Dia nak bagi tak bagi tu, kau nak marah ke, nak sakit hati ke? Kenapa pula? Sebab dia punya. Ya tak ya juga kan. Kenapa aku pula asal aku minta tak bagi lagi? Yang kita minta tu dia punya. Kalau bagi tu kita terima kasih lah, ihsan tu. Samalah dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang kita minta, apa pun hidup kita ni, itu adalah ketentuan Allah. Allah yang berkuasa menentukan kudrah iradah. Kita minta je. Bila kita mintalah dengan sifat hamba yang mengenal erti diri ni bermula tak ada. Sebab itulah penting kita mengenal Allah. Tak ada yang lebih indah jemaah sekalian hidup ni bila kita difahamkan tentang qada dan qadar. Tak ada yang lebih indah dalam hidup ni bila kita mendapat petunjuk Allah Ta'ala tentang Allah. Kita mengenal sifatnya. Kita mengenal kekuasaannya. Minta ikut munajat umat. Ya, naam. Itu pun minta ke munajat umat pun kita minta dengan mengenal diri kita sebagai hamba. Bukan kita menentukan apa hasilnya. Bukan kita nak memastikan hasilnya apa. Kita minta barang yang harus, barang yang mungkin, atau barang yang boleh ada tiada. Bukan barang yang mustahil ada. Itu kena faham dalam konteks kita meminta kepada Allah. Bila kita nak berdoa, pasti kita kena kenal sifat Allah. Sifat Allah itulah mesti kita kena kuasai. Ya Allah, Engkau yang maha ada. Kau mengadakan apa yang aku tiada. Kau bantulah aku menguruskan apa yang kau adakan. Saya dah buat pada pejak agama, suami tak nak pergi juga. Sampai bila saya bertahan, mentor saya tertekan. Dah buat pejak agama, mana boleh. Dia sebenarnya buat pejak agama, pergi terus kepada apa nak pejak agama tu. Kita pergi tu tak nak apa. Sekarang ni, tanya diri kita, kita pergi tu nak apa? Nak selesai ke nak bercerai? Tu kita kena geli. Kenapa kita lah nak jadi mentor? Kita ni mentor sebab kita tak tahu apa yang kita nak buat. Mana boleh kes tu tergantung. Dia mesti ada penyelesaian. Kita pergi ujian agama dan mengadu je ke ataupun apa, nak ambil tindakan ke. Malah kalau suami tak datang pun boleh je. Kan? Sekarang ni kita kena clear dulu. Sebab tu sekarang ni sebelum kita nak tengok masalah yang sedang berlaku, kita tak fit untuk hadapi masalah. Sekarang ni fokus hadapi masalah dengan Allah, dengan fitkan balik hati supaya kita dipandu arah dengan Allah. Supaya kita tak hilang arah. Apa kita nak selesaikan masalah, kita pula tertekan. Padahal kita nak selesaikan masalah. Bermaksud kita tidak disiapkan oleh Allah untuk berhadapan dengan masalah. Sebab hati kita masih berbelah bagi, hati kita masih ada macam-macam isu yang mungkin tak puas hati tadi, masih bertengkar lagi, masih kita nak aku nak taji dia, geram tu aku. Hati kita ni masih kita berfikir kenapa aku begini, hati ini adakah ini ending kepada hidup aku, apa macam-macam spekulatif kita buat dalam fikiran kita. Dengan spekulatif itu kita bawa pergi masalah, nak bawa ke orang. Orang pun tengok kita masalah, lalas dia pun tak layan kita. Awak ni masalah, awak balik dululah katanya. Pejabat agama pun pada atas bawah. Lalu sekali pejabat agama pun dapat masalah.
bertenang sebelum kita nak menyerang. Tu ada. Kalau kita berhadapan dengan musuh pun, mana boleh kita kelang kabut? Bertenang sebelum kita nak menyerang. Tenangkan hati dulu, tenangkan diri, firmkan dulu balik susunan hidup itu. Kemudian baru bergerak ke depan dengan hati yang betul-betul yakin setiap yang berlaku ini adalah ketentuan Allah. Kita pun tak tahu tujuan kahwin dan tujuan nak pisah. Ya, sebab tak tahu tujuan kahwin apa. Akhirnya tujuan pisah pun kita tak tahu kenapa. Jadi minta petunjuk, bagi masa balik diri untuk kenal Allah, faham betul-betul, cari kelas, cari guru yang mengajar. Saya bagi tahu, dalam hidup ni memang kena kenal Allah. Masalah hidup kita adalah berkisah tentang Allah. Macam mana kita yakin dengan pertolongan Allah macam tadi? Macam mana nak redha kalau Allah tak bagi lagi? Kita kena kenal, kita minta dengan siapa? Pertama, memang kita minta dengan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah kabulkan. Memang Allah kabulkan. Tapi apa yang kita minta tu Allah punya, bukan kita punya. Kan? Jangan sampai kita ada tak puas hati dengan masalah tu. Tak puas hati dengan suami, bahaya. Rosak amalan. Tak puas hati dengan mak ayah, dosa, dahaka. Mak ayah tak puas hati dengan anak, anak tu baik, belum tentu dahaka anak tu. Anak tu dah baik, elok lah. Tapi kalau mak tu elok, anak tak puas hati, dahaka lah dia. Sama dengan suami, dengan isteri. Dahaka ni bila hati, tak puas hati. Tak puas hati. Sekarang puaskan hati dulu dengan iman. Puaskan hati dulu dengan perbahasan akidah. Puaskan hati dulu. Sekarang ni kita cari kepuasan tu pada tempat yang salah. Sekarang puaskan hati tu balik dengan keimanan, belajar balik, ikut pengajian. Ramai orang, semua orang ada masalah. Semua orang ada masalah. Masalah apa? Masalah nak mengenal Allah. Jadi jadikanlah masalah tu sebab nak kenal Allah. Bila dah kenal Allah, jangan fikir-fikir lagi apa yang kita dah buat salah. Terus saja meminta ampun kepada Allah. Kelas. Jangan duk genong lagi kan. Dalam sekali pening sendiri. Kita sekarang ni nak merenung tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Dulu kita salah, menghadap dengan Allah, mohon ampun kepada Allah. Ke depan, yakinlah bahawa ke depan itu Allah janjikan lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Benar tu. Proses itu sebenarnya adalah nak mencucikan hati kita, nak menghilangkan keraguan. Sebab tu kelas ini Allah adakan untuk berbincang. Ada di setiap malam ada, insya-Allah. Mari kita berbincang. Datang kelas, insya-Allah. Kan dapatlah petunjuk. Dia bukan on the spot kun fayakun dapat macam tu. Kita bukannya makan wali. Kita makan kuali. Dah banyak benda kita. Ni pun one of the domino effects ni. Domino effect yang jatuh ke depan tersungkur. Sebab kita terbawa-bawa apanya isu berlaku dulu. Isu berlaku ke belakang ni, dia menolak kita ke depan. Akhirnya kita tersungkur jatuh. Sebab tu kita kena selesaikan isu tu dengan kita cut. Kita cut balik. Kita hentikan apa saja kesilapan itu dengan tubu ila Allah. Stop. Supaya tidak menolak kita ke depan, akhirnya tersungkur. Akhirnya Allah akan menjadikan kita ni hamba-Nya yang tidak dipandang nanti. Jadi kembali kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa pasti akan ada jalan keluar. Tak ada istilah buntu, tak ada istilah stuck, tak ada. Pasti ada jalan keluar. Tinggal lagi bagaimana kita nak membawa diri kepada jalan keluar itu dengan takwa. Itulah. Ini kembalilah untuk mengenal Allah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Mohon ampun maaf dari saya itu kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh berkah. Baik. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah